Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Izzat Akil bin Zaharuddin, bernombor matrik C23A 1273 dari kelas CFT 1022 Kebudayaan dan Ketamadunan Melayu SCW L5. Ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu bincangkan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta berkaitannya dengan isu-isu semasa. Dalam kajian saya ini, yang ingin saya bentangkan ini, terdapat 8 perkara iaitu pengenalan, penyertaan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, batasan kajian, metodologi kajian, analisis kajian serta bahagian penutup. Baiklah, yang pertama bahagian pengenalan. Di mana bahagian pengenalan ini saya menerangkan iaitu kebudayaan, ketamadunan, konsep identiti dan juga makna jati diri. Yang pertama ialah kebudayaan. Kebudayaan ialah satu kata nama abstrak yang menerangkan proses, keadaan dan juga budaya, di mana ia juga berkait dengan etos iaitu nilai sosial, sistem sosial, simbol, perilaku, pembahasaan, pemikiran, pengetahuan, hal ehwal kepercayaan, adat resam serta kesenian dan keupayaan, di mana ia juga mengikuti sikap dan juga warisan dalam sekumpulan kehidupan manusia yang menciptanya. Okey, bagi pemikiran negara barat pula, kebudayaan ini adalah satu keseluruhan yang kompleks. Ia juga mengandungi pengetahuan, kepercayaan, peraturan, undang-undang, adat resam dan juga keupayaan, dan kebiasaannya ia akan dipelopori dan juga dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang penuh dengan pemikiran. Seterusnya, tamadun. Perkataan tamadun ini sebenarnya berasal daripada perkataan Arab iaitu madana, bermaksud memuka bandar atau kota serta perbuatannya seperti halus budi pekerti. Perkataan madana ini juga lahirnya daripada perkataan madani iaitu merujuk kepada sesuatu sifat yang berkaitan dengan pembangunan, perbandaran serta kelembutan budi pekerti yang terpuji ada pada anggota masyarakat. Bagi konsep identiti pula, identiti itu bermaksud satu empunya sifat yang ada pada dalam diri seseorang, iaitu ia merangkumi secara keseluruhan dalam memperkenalkan dirinya ataupun mengasingkan dirinya. Itu juga dikaitkan dengan sebagai konsep identiti. Bagi maksud jati diri pula, ia sebenarnya adalah dua perkataan yang digabungkan iaitu perkataan jati dan juga diri. Jati bermaksud asli, murni, ia juga tulen yang tidak bercampur dengan perkara yang lain-lain. Di mana pula, perkataan diri pula ialah merupakan seseorang ataupun empunya badan yang mempunyai nilai dan ciri yang tersendiri. Apabila perkataan jati dan juga diri ini digabungkan menjadi jati diri, ia mempunyai maksud yang lain pula, iaitu suatu sifat atau perwatakan yang unik dan juga istimewa sama ada daripada segi adat, budaya, bahasa dan agama. Penyertaan masalah dalam kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti konsep identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Yang kedua, kajian ini juga dijalankan bagi menguraikan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Yang ketiga, kajian ini juga mengkaji isu-isu semasa yang berkaitan dengan konsep identiti dan juga jati diri Melayu yang menjadi asas kebudayaan dan ketamadunan Melayu dari sudut pandangan negatif dan juga sudut pandangan positif. Di mana saya akan membentangkan tentang persoalan kajian pada bahagian yang ketiga. Okey, persoalan kajian saya berbunyinya begini. Apakah konsep dan identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa? Yang kedua, bagaimanakah konsep identiti dan jati diri Melayu ini menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa? Yang ketiga, apakah isu semasa yang berkaitan dengan konsep dan identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dari sudut negatif dan juga positif? Dalam kajian saya ini juga terdapatnya objektif kajian, iaitu objektif kajian saya ialah mengenal pasti konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Yang kedua, ia juga menghuraikan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Yang ketiga,
Ia juga mengkaji isu-isu semasa yang berkaitan dengan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dari sudut pandangan negatif dan juga sudut pandangan positif. Baiklah, yang seterusnya ialah batasan kajian, di mana batasan kajian ini melibatkan analisis konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Kajian saya ini hanya membataskan pada isu semasa dan akan hanya mengambil satu isu semasa sahaja, iaitu isu kemunculan budaya barat mempengaruhi mentaliti masyarakat Melayu. Seterusnya, kajian saya ini juga membataskan pada konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu sahaja. Konsep-konsep lain tidak akan diambil. Seterusnya, kita ke bahagian 6 iaitu metodologi kajian, di mana metodologi ini bermaksud satu kaedah yang diguna pakai dalam melaksanakan suatu kajian atas kaedah kajian yang digunakan mengikut disiplin yang teratur ataupun mengikut perkara-perkara yang tertentu. Baiklah, metodologi kajian dalam kajian saya yang ingin saya bentangkan ini ialah saya menggunakan kaedah perpustakaan, iaitu kaedah ini digunakan bagi mencari maklumat tentang konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam ketamadunan dan kebudayaan Melayu serta berkaitan isu-isu semasa ini dengan lebih terperinci. Yang kedua ialah saya menggunakan kaedah internet, di mana kaedah ini saya lebih menerangkan secara terperinci, di mana kaedah internet ini juga merupakan kaedah yang lebih mudah dalam mengakses laman seseorang yang berkaitan dengan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan Melayu serta ketamadunannya. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkannya dengan lebih terperinci, iaitu bahagian analisis kajian. Bagaimana pula hilangnya jati diri Melayu ini pada masyarakat Melayu seperti yang dinyatakan oleh pensyarah Jabatan Antropologi dan Sosiologi daripada Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Haslina Muhammad. Ia berkata generasi muda yang lebih kepada masyarakat Melayu ini banyak menghabiskan masanya dengan gadget dan juga internet. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dan kemungkinan minda mereka juga dipengaruhi oleh anasir-anasir luar sehingga mengubah gaya kehidupan dan pemikiran mereka. Baiklah, yang seterusnya ialah bahasa kebahasaan juga semakin lenyap. Mengapa begitu? Mengapa ada persoalan yang menyatakan bahawa bahasa kebangsaan itu semakin lenyap? Seperti mana kita tahu, bahasa kebangsaan itu merupakan bahasa Melayu ataupun bahasa rasmi yang digunakan pakai dalam masyarakat di negara Malaysia, tidak kira bangsa maupun kaum. Dan juga bahasa kebangsaan ini juga menjadi satu tunjang pemikiran kepada masyarakat Melayu yang ingin bertutur dalam kehidupan seharian mereka. Tetapi pada masa kini, lebih ramai yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan mereka. Sebenarnya ini membangkitkan satu persoalan di manakah sebenarnya jati diri orang Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu setelah kemunculan budaya barat. Nampakkan di situ bahawa kemunculan budaya barat ini telah mempengaruhi satu mentaliti masyarakat Melayu, iaitu tidak lagi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Walaupun begitu, daripada sudut pandangan negatif itu terlalu banyak apabila isu kemunculan budaya barat ini mempengaruhi mentaliti masyarakat Melayu, pasti ada juga sudut pandangan positif yang boleh kita ambil untuk masyarakat Melayu di negara kita. Seperti mana yang ingin saya bentangkan ialah pemikiran yang terbuka. Tengok, walaupun negara mereka ini maju berkembang pesat dengan membangun tinggi, tetapi mereka juga tidak pernah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Masyarakat yang hidup di negara barat ini sebenarnya tidak mempunyai pembantu rumah seperti masyarakat Melayu di negara kita. Yang kita boleh lihat, masyarakat Melayu di negara kita ini sering mengupah orang gaji untuk menjaga rumah maupun mengemas rumah. Sebenarnya budaya barat ini, dia mengajarkan kita untuk lebih rajin dan bersesuaian dalam menjaga kepribadian di rumah. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian penutup, di mana bahagian ini merangkumi keseluruhan poin-poin kajian saya dari startnya pengenalan sehinggalah kepada bahagian analisis kajian, di mana kita dapat memperlihatkan bahawa mentaliti masyarakat Melayu ini terbahagi kepada dua persepsi, iaitu dari sudut pandangan negatif dan juga sudut pandangan positif. Saya juga memperlihatkan bahawa pengaruh budaya barat ini membawa satu gerakan pembaharuan daripada masyarakat Melayu daripada pelbagai aspek. Ia juga menjadi satu langkah dalam meningkatkan lagi daripada sudut pandangan positif. Dalam masa yang sama juga, ia juga dapat memelihara kepentingan dan keseimbangan antara kemajuan global serta memelihara identiti budaya, di mana kita boleh juga ambil inisiatif untuk menghormati dan memelihara nilai warisan kita di samping terbuka kepada perubahan positif yang boleh membawa kemajuan yang dibawa oleh budaya barat. Akhir kata, harapan saya pada masyarakat Melayu dan untuk generasi Melayu yang seterusnya dapat menjaga kepribadian,
orang Melayu supaya tidak hilang jati diri Melayu pada zaman yang akan datang. Sekian, terima kasih.